Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton sinema? Seperti biasa, Nadi akan kongsikan dengan anda semua dunia hiburan, dunia perfilman dan juga drama dalam negara ataupun di luar negara. Tapi sebelum itu, kita kena patuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN. Jangan lupa, 3 benda ni. Jaga jarak, pakai pelitup muka dan juga guna hand sanitizer. Kita pasti menang dan kita jaga kita. Pada episod ini, Nadi berada di Museum of Moving Image di Finas Petaling Jaya. Ada pelbagai info yang hendak Nadi kongsikan dengan anda semua minggu ini. Jika minggu lepas kita ada cerita tentang Radius One yang memberi peluang kepada kru-kru kabin yang diberhentikan kerja untuk berlakon. Untuk segmen buletin minggu ini, apa cerita? Roll it. Drama kolonial The Singapore Great menjalani pengamparan di Malaysia dengan lokasi bersejarah sebagai latar set bagi menghidupkan suasana Singapura pada tahun 1940-an. Antaranya Armenia dan Cannon Street di Pulau Pinang, selain The Colosseum Cafe dan Carcosa Seri Negara di Kuala Lumpur. Berdasarkan novel pemenang Booker Prize, J.G. Farrell, produksi British ini berkisar mengenai keluarga Blackcourt yang menguasai salah satu syarikat perdagangan utama di Singapura ketika zaman penaklukan Jepun pada Perang Dunia yang Kedua. Nadirah merupakan sebuah pementasan mengenai agama dan cinta dalam sebuah keluarga yang berlatar pelbagai budaya kembali menerusi 7 tayangan global secara dalam talian mulai 19 hingga 22 November 2020. Dibintangi Sharifah Armani dan Patrick Teo, karya Alfian Saad yang berlatar masyarakat di Singapura ini pernah dipertontonkan di Festival Tokyo 2016. Dibawa oleh Instant Cafe Theatre, sebahagian kutipan tiket akan disumbangkan bagi usaha membantu komuniti terjejas di Sabah akibat wabak COVID-19. Tiket berharga serendah RM13 boleh didapati di thecloudtheatres.com atau email ke instantcafe@gmail.com. Itu dia beberapa tempat di Malaysia menjadi lokasi set untuk drama kolonial The Singapore Great. Mesti best kan kalau tempat kat Malaysia ni? Dan pada anda yang ingin menonton pementasan Nadirah, anda masih ada masa sehingga esok. Walaupun panggung tutup disebabkan pandemik COVID-19, itu bukan menjadi alasan untuk anda tidak terus menyokong filem dan juga drama tempatan. Baiklah, kita ke segmen seterusnya di Jurnal Finas. Roll it. Madover yang dikenali menerusi sitkom popular 90-an Pimai Tang Tu adalah antara penerima sumbangan barangan keperluan bersempena program Ziarah Finas Prihatin 2.0 yang diadakan pada 13 November 2020. Ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan Finas bagi menzahirkan keprihatinan terhadap nasib penggiat industri seni yang memerlukan. Program kali ini bertumpu di daerah Lembah Kelang dan dihadiri pengerusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid. Pada hari ini kita telah pun selesai mengadakan lawatan fasa yang kedua kita, Finas Prihatin 2.0. Penggiat-penggiat seni orang-orang lama ni dia menunggukan kehadiran kita. Dan alhamdulillah kerjasama yang amat baik daripada Yayasan Felda, daripada GISB dan juga MAPIM, kita akan meneruskan program ini insyaAllah. Harapan saya kepada Finas, channel-channel lah kepada penggiat-penggiat seni, sebab penggiat-penggiat seni ini adalah keceriaan negara. Saya harap benda ni boleh dilanjutkan sehingga masa-masa yang akan datang. Program Ziarah Finas Prihatin 2.0 melanjutkan usahanya pada keraian Deepavali baru-baru ini dengan mengunjungi hero pertama filem Tamil tempatan Kalai Kuma Chinai Sami yang mula mencipta nama menerusi filem Ratapi pada tahun 1968. Finas yang diwakili ahli Perbadanan Finas merangkap pengerusi jawatan kuasa kandungan bahasa Tamil dan pasaran India yang berusaha Encik Dennis Kumar turut menyampaikan sumbangan kepada seniman legenda itu. Tahun 1967-68 dia dah pergi berlakon. So memang sesuatu yang kita patut banggakan lah. Bukan senang seperti sekarang ya. Sebab sekarang ada banyak platform kita nak pergi India, anytime kita boleh pergi. Tapi dulu tak macam tu. So pada masa tu dia dapat chance tu memang dahsyat lah.
Pada 10 November 2020, satu sesi perbincangan telah diadakan antara Finas dan Pusat Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara atau PUSPAL di Komplek Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya. Sesi dihadiri pengerusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid bersama timpalan pengerusi Finas yang berbahagia Datuk Norman Abdul Halim dan Ketua Pegawai Eksekutif Finas yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri. Hari ini tercatatkan satu sejarah di mana Finas akan mula berkolaborasi dengan PUSPAL dan kita akan hantar proposal diorang kepada mereka untuk kita bentangkan untuk mendapat endorsement pada mereka, dan apabila kita dah dapat persetujuan itu, kita akan mula war-warkan kepada the whole industri lah. Skop local sponsor ni adalah satu industri yang boleh kita kembangkan lagi, peluang-peluang kerjaan dan peluang-peluang di mana mana-mana syarikat-syarikat penerbitan yang mana di bawah lesen Finas itu boleh kita kembangkan lagi skop kerja mereka sebagai local sponsor. Itu yang antara perbincangan yang kita bincangkan tadi bersama PUSPAL. Saya memang sentiasa daripada dulu bercita-cita nak berada dalam industri hiburan sebab saya sering menonton filem-filem ataupun drama-drama. Anugerah Akademi ke-93 atau Oscar menyaksikan Roh filem sulung nukilan Emir Izzuan meraih pencalonan awal ke anugerah berprestij Hollywood itu bagi kategori anugerah filem cerita antarabangsa. Diterbitkan Kuman Pictures, Roh yang berlatar suasana selepas perang berkisar kejadian seram yang menimpa sebuah keluarga miskin yang tinggal di sebuah hutan selepas kehadiran seorang kanak-kanak perempuan aneh yang membawa ramalan ngeri. Filem dibintangi Farah Ahmad, Mia Farhana, Harid Haziz dan Namron. Agent Ali The Movie adalah antara 3 filem cerita tempatan yang ditayangkan di Busan, Korea Selatan pada program tayangan filem Malaysia antara 7 hingga 8 November 2020. Diarahkan oleh Usama Zaid Yassin, filem animasi itu dipilih sebagai official selection bersama Fly By Night arahan Zahir Omar dan Adi Wiraku karya Eric Ong. Program bersempena ulang tahun ke-60 perhubungan diplomatik Malaysia dan Republik Korea itu dianjurkan oleh Kedutaan Malaysia di Seoul dan Asian Culture House Korea Foundation. Nasusunod na sa ulun tanak. Tanak di giginawa. Avakas merupakan filem arahan Mak Abbas yang berlatar amalan memenggal kepala di Kepulauan Borneo dulu, meraih Honorable Mention di Festival Filem Antarabangsa London Rock baru-baru ini. Kejayaan berganda buat filem pertama berbahasa Kadazan Dusun ini turut dipilih sebagai official selection pada Festival Filem San Francisco Another Hole in the Head mulai 11 hingga 27 Disember 2020. Diterbitkan oleh Kinabalu Motion Pictures sendirian berhad, Avakas dibintangi Larry Lagino, Marco Nico dan Jovena James selain Mark Abbas sendiri. Laskopak Production sendirian berhad mencetuskan fenomena dengan jenama animasi Upin Ipinnya diangkat antara syarikat terbaik dari Malaysia pada persidangan dan anugerah antarabangsa Made for the World di Kuala Lumpur baru-baru ini. Pengiktirafan tertinggi itu diberikan bagi meraihkan wira-wira ekonomi dalam kalangan pemain industri yang mampu bertahan, menjalankan operasi perniagaan dan membantu menggerakkan ekonomi walaupun dalam keadaan dunia dilanda pandemik COVID-19. Syabas dan tahniah daripada Finas kepada semua pembikin-pembikin filem terbabit. Nasrul Suhaimin atau lebih dikenali sebagai Bron Palari memulakan kerjaya lakonan menerusi peranan kecil dalam drama Mak Nur Kushairi and the Valor Boys pada tahun 2000 dan kemudian memperolehi watak utama dalam Cinta Tsunami tahun 2005. Filem pertama lakonannya ialah filem Lang Buana tahun 2003 dan seterusnya berlakon dalam beberapa buah filem seperti Castello, Tipah Tertipu The Movie, Anak Halal, Kala Malam Bulan Mengambang, Ombak Rindu, Terbaik dari Langit dan banyak lagi. Bron melebarkan kerjayanya di luar negara pada tahun 2015 menerusi filem Jepun Redemption Night. Seterusnya muncul dalam filem Indonesia Hit Shot tahun 2016.
Bukan sahaja mencipta nama di Jepun dan Indonesia, beliau juga mencipta nama di Filipina. Beliau pernah memenangi 4 anugerah pelakon lelaki terbaik dan ini salah satunya di Anugerah Festival Filem Antarabangsa ASEAN 2015 menerusi filem Terbaik dari Langit. Baru-baru ini beliau telah tercalon di Anugerah Televisyen Asia ATA ke-25 untuk 2 kategori iaitu pelakon lelaki terbaik dan pelakon lelaki terbaik digital menerusi lakonannya dalam siri The Bridge 2 yang bakal berlangsung pada 15 Januari 2021. Semoga berjaya untuk Bron Palare atas pencalonan kali kedua di ATA. Siapa yang tidak kenal dengan Datuk Rahim Razali, pelakon veteran yang cukup popular dari era 70-an sehingga sekarang. Bukan sekadar seorang pelakon yang serba boleh, pengarah, penerbit dan penulis, beliau juga adalah seorang pengacara dan pengulas sukan yang terkenal. Datuk Rahim Razali dilahirkan pada 3 Julai 1939 di Batu Gajah, Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Aliran Inggeris di Sekolah Anderson Ipoh. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Melbourne selama 5 tahun dalam jurusan Chartered Accountancy di bawah rancangan Colombo. Memulakan kerjayanya di Radio Malaya sebagai pembantu penyiaran dan pernah bertugas di beberapa buah syarikat. Kemudian, beliau menubuhkan syarikat sendiri iaitu Angkatan Seniman Abad XX Sendirian Berhad pada tahun 1981. Kemudian, beliau menubuhkan syarikat sendiri Angkatan Seniman Abad ke-20 Sendirian Berhad pada tahun 1981. Beliau memulakan kerjaya sebagai pelakon pada tahun 1978 dengan filem pertama lakonannya ialah Dayang Suhana. Beliau telah menerbitkan 50 drama televisyen di RTM dan berlakon 15 buah filem. Pernah memenangi 7 anugerah di Festival Filem Malaysia, antaranya untuk kategori skrip terbaik, pengarah terbaik dan pelakon lelaki terbaik sebanyak 2 kali. Kembali bersama saya Nadine Asa di Sinema #IniSinemaku. Itulah dia sedikit info tentang artis veteran Datuk Rahim Razali dan juga Bron Palare yang sedang mencipta namanya di persada antarabangsa. Dan moga bintang Bron Palare terus bersinar dan membanggakan nama Malaysia. Kalau di segmen casting minggu lepas kita ada Jaja Ilyas, di segmen casting minggu ini kita ada Awal Asyari. Roll. Dia captain tak tahu dia. Kecil mak sebelah. Untuk segmen casting minggu ini, kita bersama pelakon serta pengacara Awal Asyari. Kerjaya filem Awal bermula tahun 2007 menerusi filem drama musikal Diva arahan Syarat Syaran. Seterusnya, beliau muncul pula dalam filem aksi perlumbaan Impak Maksima arahan Yang Berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri. Saya memang sentiasa daripada dulu bercita-cita nak berada dalam industri hiburan sebab saya sering menonton filem-filem ataupun drama-drama ataupun program TV, especially melodi, music. So, saya memang pasang cita-cita nak jadi orang dalam industri dan pada satu ketika dulu saya tak tahu macam mana cara nak masuk industri. Saya cuba daripada segi nyanyian. So nyanyian saya rasa macam okey, tak boleh go, saya cuba lakonan. Tapi untuk sampai ke tempat yang mana saya nak pergi tu, saya bermula dengan benda-benda yang saya tak nak buat sampailah saya jumpa benda yang saya nak buat dan itulah benda yang saya buat sampai hari ini. Kemal ada kat kafe. Macam ni cikgu. Kalau tak keberatan lah, kami ingat nak ajak cikgu pergi lunch sekali. Pengalaman manis sepanjang berada dalam industri, of course dah berjumpa dengan cinta hati saya dalam industri. Saya jumpa isteri saya ketika kita sama-sama mempromosikan filem masing-masing. Masa tu dia tengah promosikan filem Hantu Fighter ke apa tau. Saya tengah mempromosikan filem Impak Maksima. So filem pertama saya. So kita orang jumpa dekat satu tempat ni, kita orang exchange number. So ambil masa saya 2 ke 3 tahun untuk saya finally call dia sebab masa tu dia adalah milik orang lain. So kalau nak tanya benda yang saya rasa manis sepanjang saya bergelar selebriti dan dalam dunia hiburan ni apabila saya berjumpa dengan isteri saya dan juga saya melamar dia dekat dalam TV. Itu benda yang manis lah bagi saya. Ya ada je kau ni kan. Entah ada je. Sentap ke cantiknya lens apa ni? Okey, kepada mereka-mereka yang baru menceburi industri, ingat industri kita ni adalah satu industri yang sangat sensitif. Industri kita ni adalah satu industri yang sangat bermartabat. Jadi sebagai pejuang ataupun sebagai pemain-pemain dalam industri ini, kita sentiasa harus menjadikan industri ini sebagai industri yang
paling atas. Kita jangan mempermain-mainkan industri ini dan kita jangan buat sesuatu yang boleh mencemarkan nama industri hiburan kat Malaysia ni. Kena ada satu DNA yang kita cipta sendiri supaya orang boleh ingat kita disebabkan talent kita dan juga existence kita dalam dunia seni. Nordin Ahmad ni seorang pelakon filem Melayu yang mempunyai citra lelaki Melayu sejati. Dia membawa imej lelaki-lelaki Melayu. Pelakon Korea terkenal Lee Min Ho dilahirkan pada 22 Jun 1987. Bukan sahaja seorang pelakon, beliau juga adalah seorang penyanyi dan model terkenal dan namanya mula dikenali menerusi siri Boys Over Flowers pada tahun 2009 yang telah menobatkan beliau memenangi anugerah pelakon lelaki baru terbaik di Big Sang Art Awards yang ke-45. Beliau terkenal dalam beberapa siri televisyen seperti City Hunter, The Hears, Legends of the Blue Sea dan banyak lagi. Beliau juga mencipta nama di luar negara. Filem pertama lakonannya di luar negara ialah Bounty Hunters yang dihasilkan di China dan beliau telah menjana pendapatan sebanyak 31 juta US dollar dan siri mini web iaitu Line Romance membolehkan beliau memperolehi pendapatan 20 juta US dollar. Beliau juga tersenarai sebagai antara 5 artis Korea yang memperolehi pendapatan tertinggi di mana beliau dibayar mengikut episod dan bayarannya pernah mencecah sehingga RM250,000 untuk satu episod. Terbaru, Lee Min Ho akan melebarkan sayapnya ke Hollywood membintangi siri original Apple berjudul Paciko dengan peranan utama dalam siri berkenaan. Paciko diadaptasi novel karya Mi Jin Lee dan dihasilkan dalam 3 bahasa iaitu bahasa Inggeris, bahasa Korea dan bahasa Jepun. Bintang terkenal James Bond telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Oktober yang lalu pada usia 90 tahun. Sean Connery yang terkenal sebagai ejen perisik dalam siri filem James Bond merupakan pelakon pertama untuk siri filem tersebut dari tahun 1962 sehingga 7 siri buah filem James Bond hingga tahun 1983. Mutu lakonannya yang bagus turut mendapat perhatian daripada pengarah-pengarah terkenal seperti Alfred Hitchcock, Sidney Lumet dan John Hudson. Antara filem-filem lakonannya selain daripada siri James Bond ialah The Man Who Would Be the King, The Hill, The Untouchable, Indiana Jones and the Last Crusade, Dragonheart dan banyak lagi. Pencapaiannya dalam bidang filem telah diiktiraf di beberapa anugerah seperti Academy Award, 2 anugerah di BAFTA Award dan 3 anugerah di Golden Globe Awards. Bukan setakat diiktiraf di anugerah berprestij, Sean Connery juga turut dipilih menerusi majalah People sebagai Sexiest Man Alive tahun 1989 dan Sexiest Man of the Century tahun 1999. Sepanjang kerjaya sebagai pelakon, beliau telah berlakon dalam 73 buah filem dan pada tahun 2006, beliau telah mengumumkan persaraannya ketika beliau menerima American Film Institute Lifetime Achievement Award pada 8 Jun 2006. Penonton sinema, terima kasih kerana tetap setia bersama saya di sinema #IniSinemaku. Itulah dia sedikit info tentang Sean Connery dan juga Lee Min Ho. Hebat Lee Min Ho, pelakon Korea yang kini mencipta namanya di Hollywood. Apa kita tunggu lagi? Jom kita ke segmen seterusnya. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya musafir lalu. Baik indah daripada Seri Mersing, filem arahan Allahyarham Saleh Ghani pada tahun 1961 ini tidak lain dan tidak bukan dituturkan oleh Allahyarham Nordin Ahmad. Hidir Ali Razali, penulis biografi Nordin Ahmad, permata seni terbilang mengimbas nostalgia perjalanan bintang Melayu ini sebagai anak wayang. Nordin Ahmad ni seorang pelakon filem Melayu yang mempunyai citra lelaki Melayu sejati. Dia membawa imej kepada lelaki-lelaki Melayu yang saya rasa kurang pelakon yang sebegitu pada zaman sekarang. Nordin Ahmad dilahirkan pada 4 Ogos 1929 di Kampung Kota Permatan Pasir, Seberang Perai. Beliau adalah anak kedua daripada 6 adik-beradik. Bapa dia merupakan seorang pekerja kerajaan di JKR Pulau Pinang
Pinang. Ibu beliau membuat kerja-kerja kampung di sawah. Nordin Ahmad ni ketika kecil dia seorang budak yang pendiam, tetapi dia menyukai permainan-permainan rakyat seperti main gasing, layar-layar, dan di samping membantu ibunya di sawah. Apabila dia berhijrah ke Singapura itu bukanlah sebenarnya untuk menjadi bintang filem ataupun jadi pelakon, tetapi dia telah mengikut tentera Jepun pada ketika itu yang berpangkalan di Pulau Pinang, berhijrah ke Singapura selepas British mengambil alih pada tahun 1946, tak silap saya lah. Pada tahun 1952, Nordin muncul hero dalam filem arahan Allahyarham Haji Mahadi, Permata di Perlimpahan. Semudah itukah beliau mencipta nama? Sangat struggle untuk menempatkan diri sebagai seorang pelakon selama beberapa tahun. Peluang itu muncul pada tahun 1952 apabila Haji Mahadi dilantik sebagai pengarah filem, membuat filem Permata di Perlimpahan. Nordin Ahmad telah diperkenalkan melalui filem itu sebagai bintang utama bergandingan dengan Maria Manado. Tetapi sayangnya filem itu gagal dan mengalami kerugian yang besar, dan Nordin Ahmad juga kembali kepada statusnya sebagai pelakon pembantu. Sinar harapan dia muncul apabila P. Ramlee mengarah filem kedua arahannya iaitu Si Merah Padi. Nordin Ahmad ini diberi untuk menjadi hero utama. Sebelum Si Merah Padi itu, Nordin Ahmad ni mengharapkan yang dia mungkin boleh menjadi bintang utama, tetapi dia tidak diberi peluang dan kesempatan. Ada satu ketika Nordin Ahmad ni berasa kecewa dan putus asa, sehingga kan dia membuat keputusan untuk pulang ke kampung Pulau Pinang. Sehinggalah Si Merah Padi muncul. Di situlah rupanya P. Ramlee menyusun kerjaya Nordin Ahmad ini. Natijah yang Nordin Ahmad dapat selepas Si Merah Padi, dia telah dilamar oleh syarikat Cathay Chris Film Production pada tahun 1957 untuk berlakon dan menjadi ahli keluarga baru di syarikat Cathay Chris. Dan apabila beliau berhijrah ke Cathay Chris, beliau mendapat watak-watak yang utama yang dikehendaki oleh beliau. Bintangnya bersinar di Cathay Chris. Apakah yang menjadikannya cukup tersendiri? Kebanyakan filem-filem lakonan Nordin Ahmad ni beliau berpasangan dengan seniwati Latifah Humar. Kerana sebab apa? Nordin Ahmad ini dan Latifah Humar ni pernah digelar sebagai loving couple in silver screen pada satu ketika dulu. Dan mereka ini adalah satu bahan ciptaan Cathay Chris yang sangat menguntungkan. Pada masa itu, para penonton sangat tertunggu-tunggu gandingan mereka berdua. Pihak Cathay Chris maksudnya mengambil kesempatan daripada situ. Apa yang bagusnya, gandingan itu serasi. Dan chemistry itu timbul apabila Latifah Humar sendiri pernah mengakui tiada pelakon lelaki Melayu yang paling hebat selain Nordin Ahmad. Sebab kita sedia maklum, apabila Nordin Ahmad berhijrah ke Cathay Chris ni merupakan rival kepada Shaw Brothers. So bagi mengeluarkan filem-filem yang bermutu, Nordin Ahmad adalah jalan penyelesaiannya kepada Cathay Chris. Sebab itu apabila Cathay Chris terlalu fokus kepada filem-filem Purbawara, hanya Nordin Ahmad saja yang mampu memberi satu impak yang besar. Pada 15 Jun 1971, dunia seni meratapi pemergiannya. Yang tinggal legasi seorang pelakon bernama Nordin Ahmad. Bagi saya, untuk Nordin Ahmad ni, kalau kita mengangkat dialog Kajang Pak Malau tu dah terlalu biasa. Kan? Bagi saya suka dialog beliau dalam Si Merah Padi. Biar busuk daging kumamah asalkan kau terhindar cemar. Dialog ini telah dibuat dan diolah oleh S. Darmaji. Itu sahaja info yang dapat saya kongsikan pada anda semua minggu ini. Untuk info lebih lanjut, anda boleh layari www.finas.gov.my dan jangan lupa untuk ikuti perkembangan Finas di Instagram dan juga Facebook. Penonton setia sinema, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Jangan lupa patuhi SOP. Selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih Nadir Nasar. Dan sebelum kita berakhir sinema minggu ini, nikmatilah lagu OST Gurindam Jiwa dari filem Melayu klasik yang dibintangi oleh Allahyarham Nordin Ahmad dan Allahyarhamah Latifah Umar. Arahan Allahyarham M. Amin. Al-Fatihah untuk mereka semua. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan bye-bye. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati, di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan Buddha, daun selasih dimakan kuda.